Assalamualaikum dan selamat petang guys. Nama saya Abdi Ishraf and welcome back to my channel. Baru-baru ni di negara jiran kita iaitu Indonesia, ada berlaku satu isu tragik yang menggemparkan kita semua, iaitu KRI Nanggala 402, kapal selam negara Indonesia yang menjadi tumpuan dunia dengan berita menghayat hati baru-baru ni. So, dalam video hari ini aku nak cerita tentang kejadian sebenar, iaitu kemalangan yang berlaku kepada kapal selam KRI Nanggala 402 tu dalam video ni. Jom kita masuk dalam video. Pada 21 April yang lalu, jam 3 pagi, kapal selam Nanggala ni dia meminta izin untuk menyelam bagi misi latihan penembakan torpedo. Dan sebelum dilaporkan terputus hubungan pada pukul 4.25 pagi pada hari yang sama, sewaktu misi tersebut di perairan utara Bali. So, pada jam pagi itu, kapal selam Nanggala ni dikatakan terputus kontak, iaitu terputus hubungan ketika dia tenggelam pada kedalaman 700 meter di dasar laut, yang mana melebihi keupayaan aset itu untuk bertahan terhadap tekanan persekitarannya. Selepas 4 hari kapal selam itu dilaporkan hilang, Panglima Tentera Indonesia iaitu Hadi Janjanto dia mengumumkan bahawa kesemua kru kapal selam KRI Nanggala 402 sah telah terkorban pada hari Ahad lalu, apabila kapal selam itu ditemui pecah 3 bahagian pada kedalaman 838 meter di perairan Bali. Sebelum itu, tentera Indonesia mereka ada mengesahkan tentang bekalan oksigen yang terdapat dalam kapal selam Nanggala itu hanya dapat bertahan selama 72 jam, iaitu lebih kurang 3 hari pada hari Sabtu yang lalu. Setelah tentera Indonesia mereka mengesahkan pertukaran status KRI Nanggala 402 ni daripada fasa submiss iaitu kapal selam hilang kepada fasa subsink iaitu kapal selam karam. Berikutan adalah penemuan bukti-bukti seperti serpihan komponen, barang-barang dan tumpahan minyak. Kapal selam Nanggala ni dikatakan berusia 43 tahun dan sebenarnya dia hanya mampu beroperasi pada kedalaman laut 200 meter dan maksimumnya kedalaman laut yang dia boleh capai adalah 250 meter sahaja. Tapi kapal ini last dikesan pada kedalaman antara 600 meter sehingga 650 meter sebelum dia hilang. Kapal ni juga syarat dengan 53 penumpang, sedangkan kapasiti maksimum untuknya 40 anak kapal sahaja. Dan antara barangan yang dijumpai terapung ialah pelarus tabung torpedo, paip pendinding hawa, botol berwarna jingga yang digunakan untuk proses naik turun kapal selam, alas, span-span dan sejadah. Dan barang ini tidak dimiliki oleh orang awam kerana tiada satu kapal pun yang melintasi dalam kawasan sekitar 10 batu nautika dari lokasi serpihan yang ditemui itu. Dan operasi pencarian kapal ini dia mendapat bantuan antarabangsa dari Amerika Syarikat, Australia, Singapura, India dan Malaysia. Bangkai KRI Nanggala 402 ni dia disahkan selepas pasukan penyelamat menggunakan kenderaan kawalan jauh tanpa pemandu bawah air iaitu ROV yang dibekalkan oleh Singapura MV Swift untuk meninjau lokasi dasar laut berkenaan itu. Kapal seberat 1,300 tan jenis 209 diesel elektrik itu ditemui terbelah menjadi 3 bahagian. Pihak berkuasa berkata banyak bahagian daripada kapal selam ditemui termasuk sauh dan pakaian keselamatan yang dipakai kru kapal itu. KRI Nanggala 402 telah terbelah dan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu lambung kapal, buritan kapal dan bahagian utama dengan semua bahagian itu terpisah serta mempunyai keserakahan. Dan 53 orang anggota yang berada dalam kapal itu telah meninggal dunia. Dan kebanyakan pakar telah mengatakan bahawa kedalaman kapal itu ditemui sukar untuk mereka hidup dan membawa bekal oksigen untuk 3 hari. Tenggelam dengan kedalaman 838 meter ni, dia bersamaan tinggi bangunan Burj Khalifa di Dubai dan tekanan yang sangat kuat menyebabkan kapal tu hancur, begitu juga badan manusia yang berada dalam kedalaman itu. Ada ramai yang menanyakan soalan kenapa para kru itu dia tidak menyelam keluar daripada kapal selam itu. Bagi aku yang ni adalah satu soalan yang tak masuk akal lah, boleh kata soalan yang tak logik yang untuk ditanya lah. Sebab buka pintu kapal selam ni dia adalah satu langkah yang tidak mungkin diambil oleh
kru kapal selam tu, tahu tak? Sebab kalau pintu tu buka, lagilah banyak ayak masuk dalam kapal selam tu. So dia akan menjadi lebih teruk lah. So hampa nampak tak? Baru nak buka pintu kecemasan tu pun dah mengundang maut dah. Lagi pula pada kedalaman yang macam tu, dengan tekanan yang amat kuat tu, boleh menghancurkan tubuh manusia, boleh menghancurkan badan manusia. Jadi mereka pun mengharapkan keupayaan kapal selam itu sendirilah. Dan juga dalam pada itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan kru-kru yang terkorban pada bulan Ramadan itu sebagai patriot terbaik Indonesia, sambil menambah semua rakyat Indonesia menyampaikan kesedihan mendalam atas kejadian tersebut, terutama keluarga kru kapal selam itu. So jenazah kru kapal selam Indonesia KRI Nanggala 402 ni akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur, dan proses evakuasi mangsa dan kaedahnya akan dikoordinasikan kemudianlah. So kalau hampa nak tahu tentang asal usul kapal selam ni, dia adalah kapal selam penyerang yang dibina pada tahun 1978 dan diserahkan pada Indonesia pada Oktober 1981. Aset tersebut sebenarnya pernah dibaik pulih pada 1989 di Jerman dan kemudian pada tahun 2012 di Korea Selatan dengan strukturnya diganti. Begitu juga sistem penggerak, sonar dan senjata dia dinaik taraf di dalam kapal selam ini. Kapal buatan Jerman itu adalah salah satu daripada 5 kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia. Kejadian ini adalah Indonesia kali pertama kehilangan salah satu kapal selamnya. Tapi, tragedi kapal selam yang hilang ataupun karam bukan kali pertama berlaku dalam sejarah dunia. So, yang tu je guys untuk video hari ni. And kita mengucapkan tahziah kepada kru kapal selam KRI Nanggala 402 ni. Dan Al-Fatihah. And komen pendapat hampa tentang video ni kat bawah. And nanti aku akan jumpa apa video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.